Mungkin dah terlambat untuk aku ucapkan selamat hari raya kepada semua yang menyambutnya. Pasal lambat sangat aku upload video ni. Tapi kali ni, aku nak share something yang jarang-jarang aku share. Sedikit pasal personal life aku, iaitu pasal anak-anak aku. Inilah tahun pertama diorang celebrate raya dekat Malaysia sejak dari zaman pandemik hari tu. Hello guys, selamat hari raya. Please subscribe to my channel. Subscribe my channel. I'm gonna do the video. Subscribe my channel and I have 5 million subscribers. I look like Mario, but I don't look like a Mario character. Master. I feel good. Inilah dua orang anak aku, sepasang, Arif dan Alana. Diorang ni baru je beberapa bulan sampai Malaysia. Jadi diorang masih lagi tak biasa dekat sini, tapi excited nak explore Malaysia. But now it's noon. You can see much. Can you see anything? Saya nak makan nasi goreng. All the way there, dishes. No, all the way there. Saya nak makan nasi goreng dekat pantai. Di pantai. Ini kali pertama aku bawa diorang jalan-jalan dekat Malaysia, dekat negara ayah dia. Diorang ni sebenarnya mix. Mak diorang adalah berbangsa Kyrgyz. Sejak zaman pandemik hari tu, diorang tinggal dan pergi sekolah dekat Bishkek, ibu negara Kyrgyzstan. Baru-baru je lagi diorang berpindah balik dekat Malaysia. Dan sekarang ni pula cuti sekolah hari raya. Jadi aku bawa diorang pulang ke kampung aku dekat Segamat, Johor. Dah tak ada siapa pun dekat sana. Tapi saudara mara aku masih ramai lagi dekat sana. Jadi inilah peluang aku nak kenalkan diorang dengan saudara mara diorang dari sebelah ayah dia pula. Dan lepas tu, aku terus ke Mersing untuk bawa diorang pergi Pulau Babi Besar untuk tengok laut. Kyrgyzstan ni adalah negara yang landlocked. Jadi tak ada laut dekat sana. Semuanya gunung dekat sana. So terlebih excited budak-budak ni bila dapat pergi pulau tengok laut. Yo bro, come over here. Check out my new shoes. There, 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, buckle some more. 5, 6, Nike kicks. That was so cool. Bye bye. Please subscribe to my channel. I want 200 subscribers at least. I'm now halfway there. Subscribe my channel. And put many likes like this. Macam-macam si Alana ni. Dia ni bukannya ada YouTube channel pun. Saja je main cakap, ikut abang dia. Masa aku mula-mula bawa diorang travel dalam Malaysia ni, agak challenging juga pasal diorang tak biasa dengan cuaca panas dekat sini. Tak biasa makan pedas dan tak biasa dengan hutan tropikal kita dekat sini. Especially Alana ni, nak tidur malam pun susah pasal ada semut dekat dinding. Nak mandi pun tak boleh pasal ada labah-labah dekat dalam bilik air. Nak makan pun susah, semuanya pedas. Tapi aku exposekan juga diorang ni. Dan lepas beberapa hari, diorang dah boleh mula terima makan asam pedas dan dah mula berani pegang serangga dekat hutan. Subscribe my channel. Thumbs up. Yeah, I do have a channel. So, cerita saya dengan anak-anak saya sebenarnya, saya tak dapat jumpa anak-anak saya lebih kurang 2 tahun 7 bulan, 2 tahun 8 bulan macam tu disebabkan pandemik. Masa kita kena lockdown hari tu, saya stuck dekat Malaysia dan anak-anak saya ni dia stuck dekat Kyrgyzstan. Masa tu dia dengan mak dia.
Jadi kita orang dapat jumpa balik pada bulan 9 tahun 2022 di mana anak-anak saya datang dekat Malaysia dengan mak dia, dan lepas tu pula saya masukkan anak-anak saya sekolah dekat sekolah kebangsaan dekat KL pada bulan 10 tahun 2022. Dan masa tu pula bila diorang balik ke sini, disebabkan diorang dah lama tak balik dekat sini, anak-anak saya dah lupa dah nak cakap Melayu. Jadi bila saya masukkan diorang dekat sekolah kebangsaan, diorang memang problem pasal diorang tak faham apa-apa. Jadi exam semua diorang fail. Jadi saya rasa mungkin mengambil masa beberapa bulan lagi, pasal sekarang ni diorang dah 6 bulan dah berada dekat sini. Slowly diorang catch up bahasa Melayu. Tapi hopefully tak lama lagi diorang dah boleh fasih bahasa Melayu. Diorang dah boleh faham semua. Disebabkan bila diorang dah faham bahasa Melayu, barulah diorang boleh catch up dengan pelajaran diorang dekat sekolah. Hello everyone, we're back. Now I'm gonna fly a drone. Go high. Sebenarnya aku tak kisah sangat diorang tak boleh catch up lagi dengan pelajar-pelajar lain dekat sekolah. Memang susah pasal Kyrgyz punya culture amat berlainan dengan dekat sini. Jadi aku tak push sangat. Tapi tujuan utama aku masukkan diorang dekat sekolah kebangsaan adalah untuk diorang bersosial, supaya diorang ramai rakan sebaya. Itu bagi aku paling penting. Kena ada kawan sebaya. Papa, look at the drum. I'm doing a dance. Okay, Arif, you think you can ride the bike? Yeah. Come on, give it a try. So you're gonna ride. Selain daripada tu, benda yang penting untuk budak-budak umur macam ni adalah dapat experience dan exposure sebanyak yang mungkin. Benda-benda yang praktikal, aktiviti yang menjana kreativiti dan problem solving. Aha. Hey. A bit like Papa now. Yeah. Dekat sekolah pun, bila diorang buat salah, diorang akan terima hukumannya, buat kesilapan dan terima padahnya. Dari situ diorang akan belajar hukum sebab dan akibat. Itulah pengalaman hidup yang bagi aku betul-betul penting. Bukanlah aku tak peduli langsung pasal pelajaran diorang dekat sekolah. Tapi bila kita perhatikan secara halus, zaman diorang ni betul-betul lain dengan kita dulu. Mungkin kita dulu bersaing dengan rakan sebaya dari negara sendiri. Tapi zaman internet sekarang ni, diorang mungkin akan bersaing dengan rakan sebaya bukan lagi dari negara sendiri, tapi dengan budak-budak Jepun, Europe dan juga American. Bukan setakat tu je. Tak lama lagi, generasi anak-anak kita ni akan berhadapan dengan artificial intelligence. Jadi, pelajaran dekat sekolah tu sendiri mungkin tak cukup. Tapi diorang kena ada banyak kemahiran lain. Kena ada daya tahan yang tinggi. Kena ada skill untuk pick up ilmu baru dalam masa yang singkat. Kena ada skill problem solving. Kena jadi kreatif. Setakat ni diorang boleh cakap roughly 4 language. Diorang punya main language adalah English dengan Russian, dan diorang boleh cakap sikit-sikit bahasa Kyrgyz, dan sekarang ni diorang tengah catch up bahasa Melayu. So sekarang ni kita try dengar macam mana anak-anak saya cakap Melayu. Okay Arif, can you speak a bit of Malay? Saya suka makan nasi goreng dekat Terengganu, tapi dekat Terengganu ada hujan. Saya nak makan nasi goreng dekat Terengganu. Coconut pedas. Coconut pedas. Coconut pedas? Cicak sedap. Okay, thank you. Diorang ni main belasah je cakap. Terengganu pun belum sampai. Tengok cicak pun takut. Ada hati cakap cicak tu sedap. Tak apalah, lama-lama diorang akan fasih juga cakap Melayu, yang akan jadi bahasa keempat diorang.
Yang penting, diorang sentiasa happy supaya diorang senang nak excel dalam kehidupan ni. I found nothing. Absolutely nothing. Bila aku tengok balik anak-anak aku ni, aku rasa bersyukur sangat yang aku masih lagi bernafas. Bertahun-tahun aku hidup mengembara. Ada beberapa kali aku berada dalam bahaya dan hampir-hampir menemui maut, bertentang mata dengan maut tu sendiri. Bila aku fikirkan balik, aku rasa macam ajaib pula kerana aku bukan sahaja masih hidup, tapi masih sempurna lagi. I just saw something come out from the wall. It's the fish. So do you like the sea? Yeah. Do you enjoy the sea? Cool. Kita semua ada tugas masing-masing dekat dunia ni. Mungkin aku selamat dari dibaham serigala dulu, ataupun dapat berpaut pada sebuah batu besar masa aku hampir-hampir lemas di Indian Himalaya dulu. Adalah kerana rezeki aku dekat dunia ni masih belum habis aku rasai. Tugas aku dekat dunia ni masih belum selesai. Tujuan hidup aku ni masih lagi belum dicapai. Water is warm. It's warm. It's not like in Kyrgyzstan, right? Over there it's very cold. Kazakhstan. Bila aku tengok dua insan kecil ni, mungkin kisah aku diselamatkan oleh askar-askar Cina masa aku hampir mati di gurun Taklamakan dulu adalah kerana tugas aku sebagai seorang bapa kepada dua insan ni masih lagi belum aku tunaikan. Tugas dan tujuan seorang insan yang bernama Zaharis ni masih lagi belum aku selesaikan. Semua yang telah tertulis di Lauh Mahfuz dulu masih lagi belum aku alami. Подписывайтесь на мой канал и ставьте много-много лайк. Если вы любите плавать, то идите на исику и плавайте. The seashell. I'm gonna find more. This one I put here. Don't take it. Perlahan-lahan aku bercadang untuk bawa anak-anak aku ni tengok dunia. Kadang-kadang pergi holiday macam biasa, dan mungkin kadang-kadang aku nak diorang merasa hidup di jalanan tu sendiri. Perlahan-lahan aku akan tunjukkan dekat diorang yang kehidupan ni sendiri adalah satu perjalanan, bukannya satu destinasi. I found 3 shells. I have this. I just found even this one. You found this too. And this one. But I like this shell. And this one. We're gonna find one and swim in that one. Bagi aku, mengembara ni sendiri adalah salah satu cara yang terbaik untuk kita belajar tentang kehidupan. Momen-momen dan pengalaman hidup tu sendiri adalah sesuatu yang amat berharga. Ребята, пожалуйста, подписаться на мой канал и поставь много лайков. Подписчиков много. Пока. Я нашла вот такой красивый ракушка. Looks like twisties. Where? This one. Twisties. I found the shells. These shells. They are like this. And this.
setiap kali bila aku memuji pencipta kita lepas mayang dekat masjid mengikut imam, tak sama intensiti dia dengan momen masa aku memuji dia masa tengah speechless dan terduduk kagum tengok aurora borealis menari di langit Arktik, ataupun masa melihat Milky Way menyala megah di luar kemah aku di tengah-tengah gurun Gobi. Perasaannya begitu intens masa aku mengamati berjuta-juta bintang di langit di gurun Gobi ataupun di gunung Kyrgyz dulu. Air mata aku tiba-tiba mengalir dan darah terasa mengalir laju di dalam badan ni. Dan itu adalah antara momen-momen paling kemuncak dalam hidup aku. Dan aku harap dua insan kecil ni juga akan melalui momen-momen diorang satu hari nanti. Walaupun diorang makin membesar, tapi aku harap diorang sentiasa terasa kecil dan kagum. Sentiasa teruja walaupun dengan benda-benda yang simple, seperti melihat matahari terbenam di ufuk barat ataupun even kerang-kerang laut di pantai. I found the shell! Huh? This is the shell, I think, the real one. I'll say this is legendary.